Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Hari ini dengan saya ada lagi satu produk daripada Retroid, iaitu Retroid Pocket 3 Plus. Retroid Pocket 3 Plus ni merupakan upgrade version daripada Retroid Pocket 3 yang saya review sebelum ni. Okay, Retroid Pocket 3 Plus ni dia dilancarkan pada 9 November 2022 dengan tanda harga RM656 dan disebabkan dia tak masuk secara rasmi dalam pasaran Malaysia, jadi kita kena beli secara direct daripada dia punya official website. Dan bila kita dah beli daripada official website, macam biasalah kita akan melalui proses cukai dengan dia punya shipping yang boleh kata agak mahal, dan harga dia bila total semua sekali hampir RM800 bila dia sampai di Malaysia. Okey, di saat pelancaran Retroid Pocket 3 Plus ni sama macam Retroid Pocket 3 dulu, memang susah gila kita nak dapat dia punya stok. Mana-mana e-shop kita pergi pun masa tu semuanya sold out. Even dalam dia punya official website pun sold out. Antara sebab kenapa Retroid Pocket 3 Plus ni digilai ramai, salah satunya Retroid Pocket 3 Plus ni dikatakan dapat run game PS2 dengan baik, dan tanda harga dia saya boleh kategorikan mampu milik berbanding Iron Odin. Sebelum ni satu-satunya Android emulator konsol yang boleh run game PS2 adalah Iron Odin, dan harga dia sekitar RM1,200. Okey, selain daripada tu, antara sebab fans retro game nak sangat Retroid Pocket 3 Plus ni sebab dia dapat upscale dia punya grafik dalam kebanyakan platform seperti PS1, PSP, Dreamcast, sampai satu tahap yang mana grafik dia nampak lebih better daripada konsol yang asal. Jadi dalam video kali ni saya akan kongsikan pengalaman penggunaan selama hampir 3 bulan. Tanpa berlengah lagi, jom kita start. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Okey, bagi anda yang tak tahu apa itu Retroid Pocket 3 Plus, ia adalah sebuah emulator konsol atau retro konsol yang berasaskan Android operating system. Dan game yang kita boleh main dalam Retroid Pocket 3 Plus ni adalah game daripada konsol-konsol yang lama, sekitar tahun 80-an sehinggalah awal 2000. Okey, jadi kita tengok pada Retroid Pocket 3 Plus ni, pertama sekali dia datang dengan varian yang sama seperti Retroid Pocket 3. Cuma Retroid Pocket 3 Plus ni dia tambah lagi dua varian, iaitu Clear Blue dengan button yang berlainan warna dan Clear Purple seperti yang ada dengan saya sekarang ni. Okey, bila kita buka pula kotak seperti biasalah, kita akan dapat satu user manual, satu tempered glass, satu kabel pengecasan Type A ke Type C, dan satu Retroid Pocket 3 Plus yang berbungkus dengan plastik warna putih. Okey, kita tengok pada konsol pertama sekali. Di bahagian hadapan dia terdapat skrin sebesar 4.7 inci dengan bezel yang minima. Kedudukan logo di bahagian penjuru bawah sebelah kanan sama seperti Retroid Pocket 3 yang saya review sebelum ni. Manakala button A, B, Y dan X bersaiz kecil, di pad yang kliki, satu lubang mikrofon dan dua analog stick yang kecil. Di bahagian atas terdapat 4 trigger button, L1, L2, R1 dan R2. Satu power button, satu port micro HDMI out. Untuk port micro HDMI out ni, dia dapat keluarkan display ke TV dengan maksimum resolution 720p. Di sebelah lagi ada start button dan select button. Di bahagian kiri ada volume button. Di bahagian kanan ada home button. Di bahagian bawah terdapat satu lubang headphone jack, satu port Type C yang berfungsi sebagai port pengecasan dan juga transfer data, satu slot micro SD dan dua stereo speaker. Dari segi outlook dia, kalau kita tengok sama je, macam tak ada beza pun dengan yang previous version. Tapi sebenarnya ada beberapa penambahbaikan untuk bahagian luaran. Pertama sekali, button A, B, Y dan X tidak lagi kliki. Bila kita tekan tu, dia ada feel rubber di bahagian dalam. Jadi rasa lebih premium dan rasa lebih selesa bila kita tekan. Kemudian power button, start select button, volume button dan home button sedikit lembut compare to Retroid Pocket 3 yang sebelum ni. Seterusnya, trigger button L1 dan R1, kita dapat tekan semua angle berbanding Retroid Pocket 3 yang sebelum ni yang terhad di bahagian penjuru je kita dapat tekan. Okey, jadi kita tengok dia punya spek dalaman. Okay, pertama sekali CPU dia menggunakan 2X ARM Cortex-A75 2GHz, 6X ARM Cortex A55 2GHz. Manakala GPU dia menggunakan Mel G52 MC2 850MHz. Skrin sebesar 4.7 inci, jenis IPS dengan aspect ratio 16:9, resolution 1334x750p dengan kadar segar semula 60Hz, RAM sebesar 4GB dan storage sebesar 128GB. Operating system yang kita dapat masa keluar daripada kotak adalah Android 11. Bateri sebesar 4500 mAh dan tempoh pengecasan daripada 0 sampai ke 100% adalah 2 jam, dan bateri dia dapat bertahan 5 ke 10 jam bergantung pada game yang anda main. Kualiti skrin dia sangat sharp dan viewing angle dia sangat baik sebab dia menggunakan skrin jenis IPS. Cuma color screen untuk Retroid Pocket 3 Plus ni sedikit berbeza dengan Retroid Pocket 3, yang mana color screen Retroid Pocket 3 Plus ni dia lebih kepada natural dan tidak terlalu tinggi dia punya saturation seperti mana Retroid Pocket 3 yang sebelum ni. Dari segi user interface,
masa first time kita on, Retroid Pocket 3 Plus ni, dia akan bagi dua pilihan. Sama ada kita nak guna Retroid Launcher ataupun Android Launcher. Tapi saya personally, saya takkan gunalah user interface yang ada dekat Retroid Pocket 3 Plus ni. Saya lebih suka guna Daijisho. Daijisho ni anda boleh download daripada Google Play Store. Setakat ini, Daijisho adalah the best launcher lah untuk digunakan dalam mana-mana Android emulator konsol. Termasuklah Retroid Pocket 3 Plus ni. Okey, untuk platform game dalam Retroid Pocket 3 Plus ni, memang banyak gila lah. Tapi untuk video kali ni, saya akan fokuskan pada platform yang ramai tanya kepada saya, iaitu tiga beradik Sony, iaitu PS1, PS2 dan PSP. Tapi saya akan sentuh juga platform lain secara ringkas. Okey, sebelum saya terlupa, ada dua platform yang kerap viewers tanya dekat saya. Dan baru-baru ni ada satu YouTuber yang dah lama saya follow, dia pun tanya saya tentang platform ni. So, platform yang saya maksudkan adalah platform PS Vita dan juga Nintendo Switch. Okey, saya start dengan PS Vita dulu. Selama ni, game PS Vita untuk Android emulator dan PC memang tak ada. Jadi, satu-satunya tempat untuk kita layan game PS Vita adalah pada konsol Sony PS Vita itu sendiri. Tapi pada lebih kurang 2 bulan lepas, emulator PS Vita baru dicipta, iaitu Vita 3K, dan dah release dah pun. Dan Vita 3K ni dalam Play Store dan dalam RetroArt belum ada lagi. Dan Vita 3K ni sebenarnya masih lagi dalam peringkat percubaan, yang mana banyak lagi game yang dia belum support. Even game yang dia support pun masih banyak grafik issue. Jadi sama-samalah kita tunggu Vita 3K untuk versi yang lebih stabil. Okey, kemudian yang kedua adalah emulator untuk Nintendo Switch, iaitu Skyline. Skyline emulator ni dia dah release sebenarnya dah lama dah, pada Januari 2022, dan dia merupakan platform yang paling demanding lah untuk emulator konsol. Skyline emulator ni, dia memerlukan spek device yang tinggi untuk run game Nintendo Switch. Tapi emulator konsol yang paling powerful kat muka bumi buat setakat ni adalah Iron Odin Pro yang menggunakan chipset Snapdragon 8 series. Itu pun sakit nak run game Nintendo Switch. Dan banyak juga game daripada platform Nintendo Switch yang dia tak dapat nak run. Jadi buat masa ni, kalau anda nak main game Nintendo Switch cara handheld dengan lancar, hanya pada konsol Nintendo Switch je. Okey, jadi sekarang kita pergi pada platform satu persatu. Kita tengok macam mana dia punya performance. Okey, untuk game klasik seperti Super Mario, Sonic, Contra dan lain-lain lah yang seangkatan dengannya, saya boleh katakan semuanya perfect. Tak ada sebarang masalah. Semua game run dengan sangat lancar. Okey, jadi saya terus ke Nintendo 64. Okey, untuk game Nintendo 64 ni, untuk kesemua game, kita boleh upkan resolution dia ke 720p, membuatkan grafik dia nampak lebih smooth compare to Retroid Pocket 3 sebelum ni, yang mana kita hanya stuck pada default setting dan tak boleh nak tinggikan lagi dia punya resolution. Beralih ke Dreamcast, untuk platform Dreamcast, saya boleh katakan memang perfect. Kesemua game, terutamanya seperti game Crazy Taxi, Daytona, Sonic dan Resident Evil Veronica, yang mana kebiasaannya akan berlaku masalah grafik dan performance pada kebanyakan retro konsol. Tapi di Retroid Pocket 3 Plus ni bukan setakat okey, tapi kita dapat naikkan internal resolution dia sehingga 1080p tanpa mengalami sebarang masalah seperti flickering, drop frame ataupun sound pecah. Malah kita akan nampak game dia seperti remaster sebab tekstur grafik dan frame rate dia nampak jauh lebih better daripada konsol Dreamcast yang sebenar. Okey, kita beralih ke GameCube. Untuk GameCube ni, apa yang saya boleh katakan, dia selangkah lebih baik daripada Retroid Pocket 3 sebelum ni, sebab semakin banyak game yang boleh main, dan game seperti Resident Evil kita boleh main dalam grafik setting yang tinggi. Walau macam mana pun, masih ada lagi game yang mengalami performance issue yang sangat teruk walaupun kita dah turunkan dia punya grafik. Okey, sekarang kita pergi ke platform Sony. Kita start dengan PS1. Apa yang saya boleh katakan, PS1 memang king. Semua game perfect. Tak ada satu pun game yang mengalami sebarang masalah. Semuanya perfect. Bagi siapa yang pernah merasa konsol PS1 tahun 90-an dulu, tahulah tahap kualiti grafik dia macam mana. Yang mana grafik dia, kalau kita ingat balik, memang nampak pecah lah. Dan frame rate dia pun sekadar okey je. Tapi di Retroid Pocket 3 Plus ni, grafik game PS1 semua nampak seperti remaster. Dari segi tekstur grafik nampak lebih smooth dan frame rate lebih better. Rasa lebih semangat untuk try satu persatu game PS1.
Okey, sekarang kita beralih ke PSP. Kalau Retroid Pocket 3 yang saya review sebelum ni pun, saya dah cakap platform PSP adalah the best platform untuk Retroid Pocket 3. Apatah lagi dengan Retroid Pocket 3 Plus. Super duper lebih baik daripada previous version. Dan kali ni konsol original Sony PSP memang kena tapau habis. Sebab game PSP dekat Retroid Pocket 3 ni, dari segi performance, grafik, frame rate memang next level. Dan berita baik untuk fans God of War, apa yang saya boleh katakan untuk Retroid Pocket 3 Plus ni, bukan saja setakat lancar, tapi seperti remaster game God of War Chain of Olympus dan game God of War Ghost of Sparta, yang mana dekat konsol Sony PSP yang asal, tekstur grafik dia nampak kasar, tapi dekat Retroid Pocket 3 Plus ni, tekstur grafik dan frame rate dia jadi lebih smooth. Dan kebanyakan game bukan saja dapat capai 2x rendering resolution, tapi dapat capai sehingga 5x rendering resolution tanpa drop frame. Walau macam mana pun, ada juga yang tak boleh nak capai 5x rendering resolution, tapi tak apa, stay je dekat 2x rendering resolution, sebab 2x rendering resolution dah cukup baik. Seperti mana yang saya pernah mention sebelum ni, konsol original PSP hanya run game dalam 1x rendering resolution dengan 1 frame skipping. Okey, sekarang kita beralih ke platform yang ramai orang nak tahu, iaitu PS2. Okey, secara jujurnya, dengan default setting, saya ulang lagi, dengan default setting, 50% game tak dapat main dengan lancar. Yang mana frame rate untuk kebanyakan game akan drop sampai 9 frame per second. Mesti anda heran kan? Sebab orang lain review semua okey je, tak ada masalah pun, nampak lancar je. Okey, klip gameplay yang diorang semua share, semuanya selepas diorang dah turunkan dia punya grafik setting dan dah underclockkan dia punya game, barulah playable. Termasuk God of War 2 yang ramai orang share tu. Gameplay dia tu sebenarnya dah melalui proses treatment pada dia punya grafik setting. Dan ada juga game yang kita dah turun habis dia punya grafik setting, still tak dapat nak main dengan lancar. Tapi tak semua game yang teruk. Ada juga game yang kita boleh main dalam default setting. Dan ada juga game yang anda boleh push sampai 2 rendering resolution. Tapi tak banyak lah. Dipendekkan cerita, untuk platform PS2, anda boleh main banyak game dengan lancar. Tapi anda perlu bekerja keras lah untuk set up dia punya grafik setting satu persatu game. Barulah banyak game playable.
Dari segi streaming atau remote play, saya tak ada komplain. Semuanya sangat lancar. Anda boleh stream game PS dan PC anda di rumah dan main secara portable. Dan sebenarnya memang best kita gunakan Retroid Pocket 3 Plus ni sebagai streaming device sebab saiz dia yang compact dan tidak berat. Jadi kalau kita nak guna sambil baring ke, depan TV ke, sambil buat kerja ke, tak ada masalah. So bad. Slow down, eh? Not dead, not dead! Remember, accuracy over speed. Begitu juga dengan performance game Android. Sangat lancar. Cuma tak semua game Android yang ada dekat smartphone akan ada pada Retroid Pocket 3 Plus. Salah satunya Bendy and the Ink Machine. Bila kita nak download je, dia akan tertera pada Play Store. This app won't work for your device. Tapi kalau anda nak main juga game yang tak ada tu, anda boleh je download secara APK dekat browser. Dan untuk game Android ni, tak semua game yang dia support controller. Bagi game yang dia tak support controller tu, anda boleh terus je main secara touchscreen seperti mana dekat smartphone. Tapi sekiranya anda nak juga bermain menggunakan controller Retroid Pocket 3 Plus ni, anda boleh mapping ke semua button pada screen dengan menggunakan controller apps yang dah siap ada dalam Retroid Pocket 3 Plus ni. Watch out! Saya sangat puas hati dengan kesemua penambahbaikan dan performance yang Retroid buat untuk Retroid Pocket 3 Plus kali ni. Tapi sayangnya untuk platform yang ramai orang harapkan iaitu platform PS2, dia masih lagi tak dapat nak perform 100%. Kesemua game selepas kita dah set up dia punya grafik setting, saya boleh kata dia sekadar boleh main je lah. Lancar lah, boleh main dengan lancar. Cuma kita kalau nak pushkan lagi dia punya grafik sampai ke 2 rendering resolution, kebanyakan game tak boleh. Okey, tentang benda yang tak best untuk Retroid Pocket 3 Plus ni, bagi saya ada satu je, iaitu masalah overheat. Memang sangat mengganggu user experience. Tapi masalah ni hanya berlaku pada platform PS2 je. Bila kita main game dalam platform PS2 dalam setengah jam ke atas, Retroid Pocket 3 Plus ni akan mula terasa panas, terutama sekali di bahagian belakang sebelah kiri. Okey, jadi apa yang saya boleh katakan tentang Retroid Pocket 3 Plus ni, untuk platform seperti PS1, Dreamcast, GameCube, Super Nintendo Entertainment, memang best. Lagi-lagi PSP, dia rasa macam mana tau, kita main game yang sama yang kita pernah layan dulu, tapi dalam next gen punya performance, yang mana dia punya texture grafik dia punya frame rate dia
nampak lebih baik. Seperti yang saya cakap tadi, nampak macam remaster. Jadi setakat itu sajalah perkongsian saya tentang Retroid Pocket 3 Plus ni. Kita dah sampai ke penghujung video. Sekiranya anda berminat untuk beli Retroid Pocket 3 Plus ni, saya ada tinggalkan link pembelian dalam komen dan dalam description di bawah. Seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya ni memberi manfaat kepada anda, jangan lupa tekan subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.